Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Terima kasih kepada imam yang bertugas pada petang bahagia ini, yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Setiausaha Bendahara para AJK, yang dirahmati Allah sekalian, sidang maghrib yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT yang memberi peluang keemasan kepada kita untuk hadir ke masjid, lebih-lebih lagi di saat ini, yang mana itu adalah satu terbesar daripada Allah SWT kepada kita menghadiri masjid. Kerana Nabi SAW sentiasa ulang-alik, Nabi hari ulang-alik lah ke masjid. Di saat ini kita semua kita boleh jangkakan, kita boleh rasakan, kita boleh rasa bagaimana nikmatnya datang ke masjid. Andai kata di saat ini masjid meletakkan saf hadapan RM100 sebulan, saya rasa masih lagi orang berebut untuk datang di saat ini. Maknanya itu nikmat. Mereka bukan kira RM100 itu, tidak. Itu nikmat datangnya ke masjid. Diletakkan, mungkin diletak lebih daripada itu, berebut saya rasa nak datang lebih lagi untuk Jumaat. Itulah nikmat yang dicampurkan dalam hati orang yang sentiasa yang ulang ke masjid. Jadi datanglah ke masjid seperti nama Nabi, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuliah sekarang ni pun terhad isyak saja, sebaik azan isyak, sebaik saja masuk waktu isyak, kita pun tangguhkanlah tajuk yang kita bahaskan ini. Pada petang bahagia ini kita sambung, mungkin terulang sedikit. Saya tengok tanda tu, mungkin kita ulang balik tajuk yang ke-50. Tajuk 50 tajuknya ialah hadis barak yang cukup terkenal dan lengkap mengenai hal ehwal orang-orang mati. Sebelum pada ini kita mula masuk ke kubur ini. Kita masuk kubur bermulanya pada tajuk yang sebelum pada itu, tajuk yang tajuk sebelum itu ialah tajuk pertanyaan dua malaikat. Itulah mulanya kita masuk ke dalam kubur, alam kubur, dan dikupas, diulas lagi dengan tajuk ini lebih detail dan lebih lengkap dan berbagai-bagai. Apabila kita masuk kubur ini, nasib kita ini berbeza-beza, berbagai-bagai. Hadis pun berbeza-beza tentang keadaan orang itu. Semua keadaan orang itu ialah bergantung kepada bawaan kita. Bergantung kepada bawaan kita. Kalau bawaan kita bawaan sunnah sallallahu alaihi wasallam, bawaan kita adalah kitab Allah, itu insya-Allah adalah jaminan daripada Allah daripada kita lahir. Itu sebenarnya yang menjamin kita aman bahagia dalam kubur. Dan kita juga menjaga hubungan sesama manusia. Janganlah kita menzalimi manusia lain. Kita bawa seperti Nabi dan kita jaga hubungan kita dengan manusia lain. Kita tidak menzalimi mana-mana yang lain. Tak kira sesiapa ke, isteri kita ke, anak kita ke, tetangga kita ke, lebih luas lagi yang memegang rakyatnya ataupun kawannya. Tidak menzalimi sesama manusia. Sebab menzalimi itu adalah besar di sisi Allah SWT. Kita lihat hadis ini, sebab kita kena ikut apa yang ada di sini, sebab masa untuk kita sama-sama menghayatinya hanya setakat ada masa yang diberikan oleh pihak yang berkuasa yang ada sekarang ini. Kita lihat hadis barak yang sahih dan cukup panjang, diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan berbagai-bagai jalur sanad yang berbeza-beza.
Di antaranya ialah Abu Dawud Tayalisi dan Abdu bin Humaid dalam musnad mereka yang mendapat riwayat daripada Abu Awanah dari Al-Amash dan dari Barak bin Azid, atau Ali bin Ma'bad dan kitabnya Sa'ad wal Ma'asyad, atau Hana ibn Sari dan kitabnya Zuhdu, dan Ahmad bin Hanbal dan kitab musnadnya, yang mana mereka mendapat riwayat daripada Abu Muawiyah, daripada Amash, daripada Mihal bin Amr dan daripada Barak bin Azid. Atau Abu Dawud yang mendapat riwayat daripada Amr bin Thabit, daripada Mihal Amr Za'zad, daripada Barak bin Azid. Nah, itulah maksudnya hadis Barak yang cukup terkenal. Dan hadis itu berbagai-bagai jalur sanad. Dan kitab musnad Imam Ahmad sanadnya berlainan, tapi di akhirnya daripada Barak bin Azid. Daripada ulama hadis yang lain seperti disebut tadi Abu Dawud Tayalisi, daripada yang lain Ahmad, akhirnya daripada Barak bin Azid. Hadis ini cukup terkenal dan sahih. Untuk kita sama-sama kita memperteguh dan mengislah, memperbaiki diri kita. Kita mahu aman di sana dalam kubur, kerana kehidupan yang besar ialah kehidupan dalam kubur. Manusia di dunia ini tidur dan sedar apabila dalam kubur. Kita mahu kita sedar di dunia dan kita sedar dalam kubur. Kalaulah tidur di dunia dan kubur baru tersedar, itu dah terlambat, tak boleh buat apa-apa lagi. Itu ulama selalu ingatkan. Dunia ini tidur, masuk kubur barulah kamu sedar. Tapi diingatkan, Nabi SAW selalu ingatkan biar kita ini sedar di dunia. Dalam kubur kita pun segar. Segar maknanya nikmat, seperti mana Allah berfirman kepada orang mati syahid, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un bal ahya'un yarzuquna, bal ahya'un, bahkan mereka hidup, dan wahum indallah yarzukuna, ataupun maksudnya mereka ada di sisi Allah itu adalah nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat itu orang mati syahid. Kita yang tak mati syahid ini pun adalah kelebihan-kelebihan yang tertentu yang Allah kurniakan kepada kita. Sebagaimana Allah janji, siapa yang beramal soleh akan mendapat, beriman dan beramal soleh, falahu ajrum ghairu mamnun. Mereka mendapat pahala yang tak putus-putus. Itu maknanya segar dalam kubur. Jadi hidup kubur itu lebih besar daripada dunia. Kita lihat kubur hanyalah kecil saja, berapa kaki saja, lebar 4 kaki. Dalam tu ngang-ngang tubuh kita, masuk dalam 6 kaki. Kita tengok apabila dikebumikan jenazah, kita lihat sempit saja kubur. Bagaimana begitu luas antara langit dan bumi. Kubur ini luas antara langit dan bumi untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Luas sebab nikmat antara nikmatnya lah mata, dia boleh melihat. Mata sejauh mana mata dia ni boleh memandang, sejauh mana, berapa kilo mata kita boleh memandang. Kita boleh pandang sampai ke dunia, langit yang hampir dengan kita. Itulah mata. Bermaknanya nak kubur itu antara langit dan bumi, luas. Tapi kalaulah sempit, wali'azubillah, kerana tersalah langkah, tersalah pilih Nabi yang terakhirnya Nabi Muhammad. Tapi mereka ini pilih Nabi yang lain. Bukan Nabi, tak akui Nabi. Allah kata Allah Ahad, dia kata Allah ini 3. Maknanya manusia yang sesat. Maknanya bagaimana nak hidup dalam kubur kalau begitu. Begitu juga dari antara kita yang sesama beriman bersama Islam ini berbeza-beza. Walau apapun, kita kalau boleh yang paling rendah pun tak apa, asalkan kita memang segar dalam kubur. Segar dalam kubur, tidak ada apa-apa fitnah kepada kita, tidak ada apa-apa berlaku sengsara kepada kita. Dah cukup untuk kita kalau kita nak ingatkan. Dan perkara itu diberi peluang kepada sesiapa saja, dan peluangnya sama rata 50-50. Saya bercakap di sini, tuan-tuan yang dengar, adakah saya lebih berhak, lebih banyak, lebih nikmat? Tidak. Jawapannya tidak. Sama saja antara kita ni sama. Saya yang bercakap, kalau saya tak buat apa yang saya bercakap, lagi saya teruk. Lagi teruk kena orang yang bercakap, tanpa dia tak buat. Orang yang mendengar, dia mengambil nasihat dan menghayati, dia lagi baik. Peluang tetap sama rata.
Tuhan tak kira sesiapa saja. Itulah berbezanya nasib kita. Dan kita selalu Nabi ajar dan tahun akhir selalu dia dan kalau kita lihat doa di tahiyat akhir itu ada doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatihi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa dan tahiyat akhir. Jadi doa itu selalulah kita baca. Jadi kalau nak baca doa itu dan tahiyat akhir panjang. Jadi banyakkan solat sunat. Datanglah awal ke masjid, solat sunat dahulu. Bacalah doa tahiyat akhir itu dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya adalah doa itu. Doa itu adalah doa itu Allah suka kepada orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kita sambung di sini. Dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Barak, dari mana Daud daripada Tayalisi tadi, daripada Barak, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang jenazah, satunya sahabat Ansar. Tiba di kubur, yang lihat belum selesai. Baginda duduk dan kami pun duduk di sekitar baginda dengan khusyuk dan penuh khidmat. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Setelah sejenak memandang ke atas langit, lalu Nabi memandang turun dan menatap ke bumi. Berkali-kali Nabi berdoa, A'udzubillah min azabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tangguh dulu sabda Nabi. Kita lihat bagaimana Nabi mengiringi jenazah sehingga sampai di kubur. Inilah cara yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita iring jenazah ke kubur, hendaklah kita khusyuk, tak bercakap apa-apa. Kalau Nabi ke kubur, khusyuknya Nabi ini, kalaulah burung hingga di atas kepala Nabi, burung itu tak bergerak. Mungkin burung sangka itu adalah dahan kayu. Kenapa? Khusyuknya Nabi. Tunduk pandang. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu seorang Nabi. Itu seorang Nabi akhir zaman. Nabi yang terjamin segala-galanya. Nabi yang mengepalai kita masuk surga. Surga itu tak akan dibuka, tak akan dihuni selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Ini Nabi ya. Ke kubur begitu. Kalau saya pernah dulu saya pernah jadi AJK jenazah ataupun AJC khairat kematian, iringi jenazah yang kita simpan, yang kita uruskan sampai di sana, masih yang berborak-borak, masih ada yang ada gadget handphone, masih lagi nak tangkap gambar, masih nak snap gambar, nak buat apa? Ada masih yang hisap rokok, maknanya jauh. Bukan begitu tuan-tuan, kita ke kubur. Kita ke kubur seperti yang disebut ini, itu adalah Nabi sendiri yang ajar. Masuk kubur, kita dah masuk alam akhirat. Sejengkal saja kita dengan penghuni-penghuni kubur. Kita di atas, mereka di bawah. Mereka dengar tak kita? Mereka dengar. Kalau kita beri salam, mereka dengar. Mereka cukup gembira kerana salam itu sebagai doa kepadanya. Apatah lagi kita doa kepadanya, mereka bergembira. Dan Allah Maha Pemurah, terserah kepada Allah Maha Pemurah untuk meringankan yang sedang diazab ataupun menambah lagi nikmat ataupun kesegaran orang yang berada dalam sana. Itu sebenarnya ke kubur. Dan biarlah kubur itu meresap dalam jiwa kita. Dan kita pun meresap ke kubur. Itulah masuk kubur. Nabi khusyuk, begitu khusyuk sekali ya. Dan sahabat-sahabat sekelilingnya pun turut khusyuk. Itu Nabi ya. Dan Nabi dalam sirahnya, Nabi sentiasa ke kubur. Antaranya kalau kita dengar kisah Siti Aisyah, apabila dia terjaga tengah malam, tengok lihat Nabi tak ada. Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha dah boleh agak ke mana Nabi pergi. Ke mana Nabi pergi? Nabi pergi ke kubur Siti Khadijah. Mendoakannya, satu-satunya orang yang
yang menyokong Nabi semua harta benda jiwa dan raga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung. Jadi Nabi lihat atas, dongak atas, tunduk bawah, dan Nabi begitu khusyuk. Nabi pun bersabda. Inilah isinya yang kita nak dengar, yang kita nak kongsikan pada petang bahagia ini. Inilah isinya. Begitu seorang hamba yang mukmin meninggal dunia dan masuk alam akhirat, ia langsung didatangi oleh malaikat yang langsung duduk di dekat kepalanya. Saya berkata, hai jiwa yang baik, jemputlah ampunan serta redha Allah. Maka keluarlah ruh jiwa itu dari jasad dengan sangat perlahan seperti air yang menitis dari mulut kendi dan menebarkan aroma yang sangat harum. Ia lalu dibawa naik oleh malaikat maut dan disambut dengan gembira oleh malaikat-malaikat penghuni langit yang melintasinya. Setibanya di langit ketujuh, Allah memerintah agar suratnya dicatat di Illiyin. Seperti mana Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, kalla inna kitabal abrar fi Illiyin, wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrab, maknanya tahukah kamu apakah Illiyin itu? Illiyin itu ialah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh mereka yang didekatkan kepada Allah Taala. Di Illiyin ada sekumpulan malaikat. Malaikat ini malaikat yang hampir dengan Allah SWT. Maknanya malaikat yang hampir dengan Allah ini tinggilah darjatnya. Malaikat yang di antara yang tertinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ini kita tak tahu berapa bilangannya, terlalu banyak bilangannya. Dan ada malaikat yang hampir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendoakan kesihatan kita. Dan apabila kita selesai dan kita dibawa ke tempat itu dan dicatat di situ. Apa catatannya? Wallahu a'lam. Yang sebaik-baiknya ialah kita dicatat sebagai ahli syurga, insya-Allah. Selanjutnya Allah menyuruh malaikat mengembalikan ke bumi dengan alasan ia diciptakan dari tanah. Dikembalikan ke tanah lagi dan dari tanah dikeluarkan sekali lagi. Setelah berada di bumi, daruhnya dikembalikan ke jasadnya. Muncul dua malaikat lalu bertanya keras, membentak-bentaknya dengan keras dan menyuruhnya duduk. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ia menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah utusan Allah. Mereka bertanya, apa yang diajarkan oleh utusan itu kepada kamu? Ia menjawab, beliau datang dengan membawa bukti-bukti kebenaran dari Tuhannya. Maka kami percaya dan beriman. Mereka itu berkata, kamu benar. Dan itulah maksud firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Itulah maksudnya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah menyeru dari langit, hambaku itu benar, sediakan untuknya hamparan serta pakaian dari surga dan perlihatkan tempatnya. Tidak lama kemudian muncul amalnya yang menjelma seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah dan sangat harum, dan berkata kepadanya, bergembiralah kamu dengan keredaan Allah dan surga abadi, penuh nikmat yang disediakan untukmu. Ia bertanya kepada lelaki itu, siapa kamu? Wajahmu wajah yang membawa kebajikan. Lelaki itu menjawab, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Aku adalah amalmu yang soleh. Akulah hasil ketaatanmu kepada Allah selama kamu hidup di dunia. Mendengar jawapan itu, lalu ia berdoa kepada Allah segera menurunkan kiamat supaya ia boleh bertemu dengan keluarganya. Hadis ini panjang. Sambung lagi, hadis ini ialah
tetapi bagi orang kafir, kita tangguh dulu untuk orang kafir. Kita lihat dulu, kita cuba ulang imbas balik hadis ini. Apabila seseorang Islam, orang yang beriman dan beramal soleh, apabila tiba saatnya, bermulalah dia masuk alam akhirat. Bermaknanya alam akhirat ini bermula apabila seseorang melihat malakul maut. Apabila dia melihat malakul maut, bermulalah ia ke alam akhirat. Pintu masuk alam akhirat, bermulalah akhirat. Di sini disebut apabila meninggal dunia dan memasuki alam akhirat. Dan masuk alam akhirat itu dia lihat malaikat maut datang. Melihat datang maut ini dengan penuh kebaikan, sebab malaikat maut ini datang kepada orang kafir dengan wajah lain, datang kepada kita insya-Allah dengan wajah lain sebaik-baiknya. Seperti mana disebut ini, dia datang kepada orang mukmin yang beramal soleh ini, dia datang kalau dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl yang ke-32 selalu yang kita baca tu, selalu sebut allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Dia datang beri salam dulu kepada kita, assalamualaikum ya Muhammad. Kalau orang itu nama Mustafa, nama Harun, assalamualaikum ya Harun. Kita pun lihat, dan kita boleh kenal. Bagaimana kita boleh kenal malaikat maut? Kita boleh kenal pada saat itu. Di saat itu kita boleh kenal. Ataupun kita tanya siapa kamu, boleh jadi itu adalah antara kita, di saat itu antara kita dengan malaikat maut. Bagaimana semuanya boleh berlaku, berbagai-bagai boleh berlaku. Sama ada kita bercakap dengannya ke, sama ada kita tak bercakap, tunggu dia ambil nyawa. Itu semua boleh berlaku, bergantung kepada nasib kita masing-masing. Apa-apa pun kita membaik, husnul khatimah, sebaik-baiknya. Jadi kalau sebaik-baiknya datang beri salam itu dah cukup sebagai sebaik-baik pengakhiran. Sebab kalau yang kafir fasik tak beri salam, mana nak beri salam? Salam ini besar. Dalam hadis Nabi pun ifsya'us salam, hendaklah sebar salam dan jawab orang bersih. Itu antara hadis Nabi. Mereka mau pun beri salam kepada kita. Jadi salam itu salam penghormatan, bukan salam suka-suka kan tak. Salam itu kerana kita seorang hamba yang baik kepada Allah, kerana kita hamba yang taat kepada Allah, hamba yang menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam itu salam penghormatan yang setinggi-tinggi darjatnya ketika itu, bukan salam saja-saja. Ini salam nak ambil roh. Dah tamak dah bagi kepada kamu, dah tamak dah. Sekarang ini Allah perintah suruh ambil, diberi salam dan duduk di kepala, dan dia pun bangun harum. Dia ada seru kepada kita, beri salam, beri hai jiwa, wahai roh yang baik pada jasad yang baik, jemputlah keredaan Allah. Sebab itulah khabar gembira yang dalam hadis-hadis Nabi. Mati ini, kenapa takut dengan mati? Mati itu khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Ialah malaikat itu menyeru dengan keredaan Allah. Jemputlah kamu keredaan Allah. Kita selalu berdoa selepas solat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon keredaan Allah dan syurga Allah. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika, daripada kita berlindung, mohon berlindung kepadamu ya Allah daripada kemurkaanmu. Kemurkaan Allah itu adalah neraka, keredaan Allah itu adalah syurga. Apabila disebut jemputlah, menyambut keredaan Allah, kita pun tersenyum. Selama kita hidup, kita selalu mohon keredaan Allah, selalu mohon seperti doa tadi, selalu mohon. Tapi kita tak tahu Allah reda tak dengan kita. Allah reda tak dengan aku? Itu menjadi persoalan sepanjang kita hidup sampailah kita mati. Di saat-saat yang kita dah umur lanjut, aku dah hidup 60 tahun, Allah reda tak dengan aku? Reda tak dengan aku? Tetapi reda tak reda, pastikan amalan itu adalah amalan keredaan Allah. Jangan pula Allah reda tak reda. Reda, tapi amalan kemurkaan. Kalau lah amalan kemurkaan, mohon keredaan, tak tahulah nak kata apa, maknanya dah bawaan begitu, maknanya kamu pun
Kesudahannya begitu, wali'azubillah. Maknanya biarlah kita ini, pastikan kita ini melakukan keredaan Allah. Barulah hati kita rasa-rasa berharap kepada Allah. Dan Allah sangat suka orang yang mengharapkan keredaannya. Dan Allah sangat suka orang yang bersangka baik kepadanya. Apabila kita beramalan baik, kita berharap Allah berilah keredaan. Allah cukup suka orang seperti ini. Lebih-lebih lagi, dan tajuk yang lain disebut, lebih-lebih lagi di saat-saat hampir kematiannya. Maknanya dia bersangka baik kepada begitu sekali. Ya Allah, aku dah buat baik kepadamu. Apa yang kamu perintah aku dah buat, semampu aku, semampu. Dan apa yang kau larang aku tak buat. Itu bersangka baik. Berilah kebaikan kepada aku. Berilah kebaikan. Dan Allah memberi tanda-tanda keredaan kepada seorang hamba. Beri ada tanda, Allah beri tanda-tanda. Antara tanda-tanda itu, mereka sentiasa gemar melakukan amalan soleh. Itu tanda-tanda Allah reda dengan kita. Tanda-tanda saja, bukan pengesahan. Pengesahannya tunggulah mereka ilmu ini bawa. Apabila saat mati, jemputlah kamu keredaan Allah. Jadi mereka itu jemput keredaan Allah kerana seseorang itu membawa amalan yang Allah reda. Kalaulah amalan yang Allah murka, adakah seperti itu? Maknanya tidaklah. Kalaulah membawa amalan kemukaan Allah, di situ wahai jiwa yang buruk, pada jasad yang buruk, jemputlah kepada kemurkaan Allah. Dia disebut kemurkaan pula. Ketika itu tak tahulah apa yang akan berlaku. Maknanya wali'azubillah, itu saja yang boleh saya sebut. InsyaAllah inilah kita, jemputlah kamu keredaan Allah. Dan ruh itu diambil perlahan-lahan. Itu yang kita minta doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan ruh itu diambil perlahan-lahan, tak disentak sekaligus. Jadi ruh ini ada orang disentak sekaligus. Itulah azab yang tidak ada tolak bandingnya sakit. Azab di dunia ini. Apabila ruh itu disentak sekaligus. Dan suara itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin saja tak dengar. Bagaimana wallahu alam. Sakit dan amat azab. Untuk kita insya-Allah diambil perlahan-lahan seperti air yang menitis daripada kendi. Kendi kalau kita tuang air panas, takkanlah kita tuang sekaligus, sikit-sikit, perlahan-lahan. Itu maksudnya air daripada kendi. Maknanya air itu dituang dengan perlahan, ataupun air itu menitis, maknanya apabila air itu keluar daripada kendi, dia akan keluar perlahan, tidak keluar sekaligus. Kalau keluar sekaligus, dia akan melimpah pula. Kalau air panas, kena tangan kita lagi. Itu diibaratnya dengan kendi yang menitis air perlahan-lahan. Hormat. Orang yang mukmin beramal soleh ini dapat penghormatan begitu sekali. Ini adalah antaranya ialah Nabi pun ajar doa kepada kita. Doa supaya kita mohon. Itulah azab yang paling sakit semasa kamu hidup, iaitu apabila ruh kamu dicabut sekaligus. Ada orang kafir pula ditampar dahulu. Ditampar. Itu orang kafir, kita akan baca bab orang kafir. Jadi orang mukmin begitu sekali nak beri rahmat, nak beri kemudahan. Itu semua kerana bawaan kita ialah sibghatullah. Wa man ahsanullahu sibrah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Manakah yang lebih baik celupan daripada celupan Allah? Tidak ada lagi. Wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya lah kita beribadat, menyembah kepadanya. Di saat-saat itu kita ni adalah daripada acuan Allah. Kita hidup ini ada acuan. Dan apabila kita mati, seperti acuan itulah. Jadi acuan itu kita yang corakkan diri kita sendiri. Acuan kita senang saja, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk berbagai bentuk itu atas kemampuan kita. Nak bentuk 4 persegi ke 3 segi ke, tapi acuan itu adalah acuan Allah. Itu kemampuan kita nak besar mana. Tetapi apabila kita mati memang mengikut
acuan yang Allah reda. Jadi dijemput dan malaikat itu bawa kita. Setelah itu apabila nyawa itu dicabut dengan perlahan, dia dibawa melintas langit-langit. Langit ini ada 7. Langit pertama disambut gembira setiap penjaga-penjaga langit. Kalau bab yang lalu disebut, diketuk, siapa? Ini hamba fulan. Aku adalah Salsail yang bawa ruh kita ini. Aku Salsail. Siapa sama kamu? Fulan bin fulan. Selamat datang fulan bin fulan yang sentiasa lalu diseru amalan-amalan baik kita. Pergi langit kedua, langit akhir sekali menghadap Allah, dan Allah kata apa? Bawalah dia ke tempat Illiyin. Ini kalau orang kafir, orang jahat, sijin. Kalla inna kitabal abrar fi illiyin, kalla inna kitabal fujar sijin, illiyin. Dan di situ illiyin ini tempat yang paling mulia. Kerana apa? Di situ ialah tempat mereka yang hampir dengan Allah menyaksi nama kita dicatat. Allah kata catat dia tempat illiyin. Apabila kita sampai illiyin, itu cukup gembira. Pada ketika itu kita lihat jasad kita dimandi dan dikapankan. Ketika itu kita naik, roh kita naik, dan pada saat kita lihat jasad kita dimandi dan dikapankan. Tunggu masa nanti nak diusung ke kubur, kita masuk balik. Kita masuk balik dalam kain kapan. Ketika diusung, kita masuk balik dalam kapan. Apabila nak dimasukkan dalam kubur, kita masuk balikkan ruh kita ke jasad kita, dan bermulalah bicara dengan Munkar dan Nakir. Kita lihat di sini, apabila sampai di ini dicatat, dan selanjutnya Allah menyuruh malaikat kembali ke bumi, kembali semula ke bumi. Dan dalam bab yang lain itu ada disebut ketika itu kita lihat jasad kita dimandi dan dikapankan, lalu diturun ke bumi, lalu dikeluarkan pula dari bumi dan hidup dari tanah, kerana kita asal bertanah, dikembalikan bumi, dan kita dikembalikan lagi, dan ruh dikembalikan jasadnya. Dan apabila ruh kembali jasad ini, dalam bab yang disebut apabila kita dimasukkan dalam kubur, ruh kita pun masuk dalam jasad kita. Masuk dalam jasad kita, bermulalah bicara dengan malaikat. Ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kita menjawab dengan mantap sekali. Tidak ada gagap-gagap, tidak ada tersentak-sentak, tidak ada terputus-putus. Dengan sendirinya. Kerana yang menjawab itu adalah amalan soleh kita. Yang menjawab itu adalah amalan soleh kita sebenarnya. Yang menjawab, yang menyokong kita, itu adalah dengan sendirinya kita boleh jawab. Dengan sendiri, jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita corak diri kita dengan celupan Allah, jangan takut, jangan, dengan sendirinya Allah beri kekuatan itu. Itulah maksudnya yusabbitullahu allazina amanu amil salih, yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit. Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan seperti mana kalau kita nak contoh, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, dan sepanjang hayat kita baca Al-Fatihah, maknanya disuruh baca bila masa kita boleh baca. Begitulah juga. Masuk dah tu baca Al-Fatihah, terus lancar. Tapi soalannya bukan suruh baca Fatihah. Soalannya ma rabbuka. Dengan sendirinya kita boleh jawab. Kerana amalan soleh kita itu semuanya menyokong kita daripada kita hidup sampai kita mati. Semuanya kita lakukan apa yang diredai oleh Allah. Allah memberi ketetapan kepada kita, dan kita ni boleh menjawab. Tak mungkin tak boleh menjawab. Tak mungkin. Walaupun semasa hidup dunia seorang yang tak boleh bercakap dengan peta, semasa hidup dunia lidahnya pendek ke, cakap tergagap-gagap, ataupun hidup dunia dia seorang yang bisu ke apa ke, tetapi dia tetap dengan ketat kepada Allah. Ketika itu tidak ada apa-apa masalah, kerana dengan sendirinya dia menjawab dengan sokongan amalan-amalan soleh itu tadi. Apabila dia menjawab, semua boleh menjawab. Allah kata apa? Allah kata beliau datang dengan membawa bukti. Dia tanya, siapa nabimu? Nabi aku ya utusanmu ya Allah. Dia datang dengan kebenaran. Maka kami beriman. Mereka berkata kamu benar, dan itulah maknanya yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit. Dan selepas itu
kita dengar suara pada langit, hamba-ku benar. Apabila kita selesai menjawab dengan munkar dan nakir, ditanya bertalu-talu. Itu cara tanya bergantung kepada nasib kita. Bagaimana nak tanya. Tapi jangan bimbang, jangan gusik, kita tetap boleh menjawab. Dia datang dengan suara seperti guru, kita jawab juga seperti guru. Dia datang dengan suara yang dengan baik, kita jawab juga dengan mantap. Kita jawapan itu, jawapan yang mantap. Tidak ada gagak, tidak ada terputus-putus. Siapa Tuhan kamu? Allah SWT. Dengan sendirinya kita boleh jawab. Dan selepas itu, kita dengar suara langit. Mek hamba aku itu benar. Suara apa dari langit? Wallahu a'lam. Mungkin langit yang menyaksikan kita hidup di dunia ini, dengar Allah menyeru kepada langit, hamba aku itu benar. Sedia untuk hamparan bagi pakaian di surga dan perlihatkan tempatnya. Sebab itu kata dalam kubur ini besar, lebih besar daripada dunia. Perlihatkan tempatnya, dalam kubur kita lihat surga kita. Sejauh mata memandang, nampak pintu-pintu surga melambai-lambai kepada kita. Kita hidup bergembira. Dan apabila mereka datang, kita tanya, bila nak kiamatnya? Bila nak kiamatnya? Tak sabar-sabar untuk masuk surga nanti. Bermaknanya ahli syurga ini, kuburnya pun syurga. Seperti mana imam-imam doakan, Allah maja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Itu doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jadikanlah kuburnya taman daripada taman syurga. Taman syurga tu luas. Sejauh mata kita memandang antara langit dan bumi. Sayup mata kita memandang. Sediakan tempatnya. Dan apabila kita lihat tempat kita dan tidak lama kemudian muncullah seorang lelaki yang cantik, tampan, handsome. Lelaki yang tampan, handsome berada di sisi kita. Dan dia berkata kepada kita, bergembiralah kamu. Bergembiralah kamu dengan keredaan Allah. Bagaimana kamu dengan Allah? Jadi kita lihat dia. Jadi kita tanya siapa orang ni? Kita pun tanya, siapakah Tuhan yang membawa yang datang ini penuh dengan kebajikan? Kamu datang seperti nak baik aja dengan aku. Siapa kamu ni? Bersih muka, cantik, seperti nak memberi sesuatu kepada aku. Siapa kamu ini? Jadi orang itu jawab, akulah amalan soleh kamu. Akulah amalan soleh. Jadi amalan soleh kita ini menemani kita. Selalu disebut illal ladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala tak putus-putus. Wow, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah wabasyiril mukminin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi khabar-khabar gembira dalam kubur ini. Antaranya amalan soleh kita itu berjumpa dengan teman yang baik kepada kita. Lalu kita tanya, siapa kamu? Akulah amalan soleh kamu. Dan dia apa lagi dia jawab? Inilah hari yang dijanjikan kepada kamu. Akulah amalan soleh kamu. Akulah hasil ketaatan kamu kepada Allah selama kamu hidup ini. Mendengar jawapan itu, lalu ia berdoa kepada Allah, segera menurunkan kiamat supaya ia bertemu dengan keluarganya. Apabila dia bertemu dengan orang yang soleh ini, amalan solehnya ini, dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah segera menurunkan kiamat. Kerana tak sabar-sabar lagi untuk masuk surga masing-masing. Inilah taman syurga. Inilah untuk kita insya-Allah. Insya-Allah. Pastikan kita hidup ini dalam celupan Allah. Pastikan kita hidup ini dalam keredaan Allah SWT. Amalan kita, amalan yang Allah reda. Amalan kita, amalan yang telah ditunjukkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keredaan Allah ini, amalan-amalan itu adalah daripada Nabi yang diutusnya. Kalau kamu nak tahu amalan reda dan amalan tak reda, lihatlah kepada Nabi aku. Itu utusan aku yang seperti kamu juga. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allahnya dengan penuh keredaannya, falyamal amalan salih, hendaklah ia beramal salih. Jadi hidup dunia ini itulah asasnya, itulah segalanya punca
punca kebaikan kita di akhirat ialah amalan soleh. Besar amalan soleh, selalu disebut amalan soleh, amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Apa itu amalan soleh? Amalan soleh ini ialah amalan yang diridai oleh Allah, yang ditunjuk sendiri oleh utusannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sekali. Sebab itulah apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi itu ialah ma sadara anin Nabi, apa yang lahir daripada Nabi, min fi'lin, daripada perbuatannya, daripada kata-katanya, dan daripada pengakuannya. Itu hadis Nabi, itu sunnah Nabi. Semua kita buat. Apa perbuatan Nabi, itulah perbuatan kita. Apa kata-kata Nabi, itulah turutan kita. Itulah perintah kepada kita. Apa yang Nabi akui, itulah yang kita penuhi dan kita genggam apa yang Nabi itu. Jadi itu semualah yang membawa kita kebahagiaan. Jadi kita tak sempat untuk baca tentang orang kafir. Jadi kita akan sambung bagaimana orang kafir dikubur nanti. Ini baru satu hadis. Banyak lagi hadis yang sama kerana jalur yang berlainan. Yang kita baca tadi baru satu jalur hadis daripada Abu Dawud. Belum lagi daripada yang lain. Banyak lagi, tapi kesemuanya sama saja isi, mungkin berlainan sikit-sikit saja. Jadi setakat itu dulu dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang masih sudi menjemput saya datang dan kembali, menyertai kembali. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dan selamat meneruskan kehidupan, dan sama-samalah berdoa kepada Allah supaya Allah angkat bala ini supaya kita dapat kembali seperti biasa, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.